Bismillahirrahmanirrahim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita menyambung pengajian daripada halaman 126. Semalam kita berbincang daripada halaman 125 tentang bagaimana ya di bahagian kedua itu tentang harta waris, tentang wasiat, dan pada hari ini kita ingin terus ya melihat kepada apakah panduan daripada al-Quran. Kita sudah pun berada di hujung-hujung surah Al-Maidah. Ustaz ya, apa khabar Ustaz Tirmizi? Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita berada di hujung, bukan maksudnya dah kita suka nak habis Ustaz ya, tetapi dapat memahami serba sedikit daripada surah Al-Maidah, surah yang kelima dalam Al-Quran, surah yang diberikan turun ketika umat Islam menang apabila sudah kembali ke Makkatul Mukarramah. Ketika peristiwa Fathu Mekah itu, salah satu ayat yang turun ialah ketika Nabi mengerjakan Hajj Wada', satu-satunya haji yang ditunaikan oleh Nabi, dan turun berkaitan dengan pentingnya ataupun lengkapnya Islam ini. Dan tema bagi surah Al-Maidah ini berkaitan dengan perjanjian dan ada kaitan dengan makan. Sebenarnya jadi ini perkara yang penting, dan mari sama-sama kita share, kongsikan di Facebook masing-masing. Kita maklumkan kepada kawan-kawan agar terus dapat mengambil pelajaran daripada surah Al-Maidah ini. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah tambahkan ilmu kita. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah dengan penuh semangat tuan-tuan membaca pada setiap hari, saban hari kita membaca Al-Fatihah ini. Ketika kita mungkin dalam keadaan lemah, kita rasa ada masalah, cabaran, kita membaca Al-Fatihah ini adalah sebagai syifa, sebagai ubat kepada hati kita, kerana bacaannya itu pun memberi kesan kepada hati kita dan ia menenangkan, ia menyebabkan fikiran kita lebih lapang untuk kita dapat mengambil hidayah, berfikir dan berusaha. Dalam masa yang sama kita berdoa, Allah berikan hidayah kepada kita. Pada hari ini kita bersama dalam halaman 126. Bagi adik-adik yang ada di depan kaca TV, mari sama-sama kita buka halaman 126 di mana kita akan melihat apakah kandungan ringkas daripada halaman ini. Sinopsisnya ialah bermula pada ayat
ya 109 Allah bercerita ataupun pertanyaan ya kepada rasul di hari kiamat mengenai dakwah mereka. Menarik ya, apakah yang akan dijawab oleh para rasul ketika berdepan dengan hari kiamat ataupun hari pembalasan. Dan kemudian dibawakan tentang kita dibawa kepada kisah Nabi Isa pada ayat 110 hingga 111 dan pada ayat 112 hingga 113 dibawakan tentang kisah Hawariyun. Itu istilahnya, iaitu pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Mereka minta sesuatu dan nama surah ini sebenarnya ada pada halaman 126 pada hari ini. Jadi kita akan tengok sebahagian daripada kisahnya. Kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 109 hingga ayat 110 pada hari ini. Jadi sebelum baca Ustaz ya, mungkin saya nak bagi satu soalan ringkas kepada tuan-tuan yang berada di rumah ataupun yang di depan Facebook ya. Apakah soalannya? Mudah sahaja. Nyatakan apakah sebab Hawariyun meminta makanan daripada langit. Ya, nyatakan sebab, apakah sebab Hawariyun pengikut setia Nabi Isa meminta makanan daripada langit. Ya, jadi boleh jawabkan di Facebook dulu sambil-sambil kita baca, sambil itu nanti kita akan melihat kepada apakah jawapan dan nanti kita akan lihat ada kaitan tak dengan kita, apakah pelajaran penting daripada kisah Maidatam minas sama ya. Jadi sama-sama kita mulakan dengan ayat 109 110 bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Insya-Allah penonton sahabat-sahabat Al-Quran, kita teruskan pada ayat yang ke-109 ke 110, dua ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 109 hingga 110 yang dibacakan sebentar tadi. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Kita menyambung Ustaz ya, apa kisah yang kita belajar ataupun apa panduan yang kita belajar daripada hari semalam. Semalam kita berbicara tentang seruan untuk kembali kepada Allah dan Rasul
Ini adalah seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi dan Nasrani agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka kata bahawa sebenarnya abaana, ya, wajadna alaihi abaana. Mereka kata cukuplah, ya, hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Dan kemudian diingatkan, kalau katakan keadaan amat mencabar, kita rasakan bahawa terlampau sukar untuk menentukan kebenaran, ada panduan daripada ayat yang ke-105 semalam, alaikum anfusakum. Maksudnya masing-masing di kalangan kita kena bertanggungjawab, dan salah satu tanggungjawab itu menunaikan janji. Itu adalah konsisten tema yang ada sepanjang surah Al-Maidah ini. Janjinya salah satunya berkaitan dengan harta waris, tentang wasiat. Yang bersaksi perlu menunaikan tanggungjawab dengan betul, dan kalau tak betul perlu daripada wali itu, daripada kumpulan, daripada keluarga itu bangkit 2 orang wali untuk memperjuangkan keadilan. Jadi menunaikan janji dan keadilan ini adalah satu topik konsisten di dalam surah Al-Maidah. Jadi pada ayat 109 ini dibawakan apakah yang berlaku jika seseorang itu, tadi semalam kita bicara tentang orang itu sudah meninggal, akhirnya semua di kalangan kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Allah di dalam ayat 109, yauma yajma'ullahu rusul, ya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan semua rasul, ya, daripada awal sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa, dan sudah tentunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu madza ujibtum, ya, Allah bertanya kepada semua rasul ini. Ini peristiwa fast forward ataupun back to future yang kita tak tahu, tetapi hanya kita tahu perkara ghaib ini, ustaz, ya, hanya dengan kita baca Al-Quran ini. Maka Allah kata, fayaqul, Allah menyatakan, madza ujibtum, adakah kaum kamu ini menjawab, menerima, kamu ini diterima atau tidak? Ya, maksudnya ialah Allah tanya kepada nabi, walaupun Allah tahu sebenarnya jawapan itu, tetapi itu adalah dia kat mahkamah, ustaz, ya. Allah kalau di mahkamah kita ni mungkin hakim tak tahu ataupun peguam tak tahu apa yang berlaku, tetapi di mahkamah Allah dah tahu. Tetapi kerana Allah amat adil, qist yang kita nyatakan pada surah Al-Maidah ini, maka Allah datangkan perbicaraan termasuklah kepada para rasul. Maka apa jawapan rasul? Menarik jawapan rasul ini, qalu la ilma lana, ya, iaitu jawapan rasul, kami tidak tahu tentang itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa tahu siapa yang kufur, siapa yang beriman, tahu. Kenal siapa Abu Bakar, siapa Abdullah bin Ubay, siapa Ka'ab bin Malik, tahu. Beriman tak beriman, degil tak degil, Nabi tahu. Tetapi ketika sudah sampai ke akhirat nanti, jawapan Nabi ataupun Rasul ini, la ilma lana. Ada 2 perkara yang disentuh oleh Hamka dalam tafsirnya. Satu, memang para rasul ini tidak tahu hakikat sebenar apa yang berlaku selepas kepergian mereka ataupun pengikutnya pergi. Pasal apa? Pasal mungkin kita rasakan bahawa orang itu beriman, tetapi selepas itu kita tidak tahu. Orang itu mungkin tidak beriman, tetapi selepas itu kita pun tidak tahu. Jadi jawapannya, la ilma lana innaka antal alimul ghuyub, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Inilah sikap yang baik yang ditunjukkan oleh para rasul. Yang pertama. Yang keduanya ialah dinyatakan la ilma lana ini pasal para rasul ini amat takut keadaan di hari kiamat. Amat gentar, amat mengerikan, sehingga kan tidak berani untuk pandai-pandai, ustaz, ya. Memang rasul ni pandai, tetapi waktu itu kerana amat takut, maka kesannya mereka para rasul menyatakan la ilma lana innaka antal allamul ghuyub, Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi ini adalah hakikat apa yang berlaku di hadapan nanti. Dan kemudian pada ayat 110 itu, ayat yang panjang, ustaz, ya, membawa balik kita kepada Nabi Isa ya Isa bin Maryam, ya, pasal orang Kristian dia merasakan bahawa nanti sampai di akhirat nanti akan bersama dengan Isa sebagai the savior, sebagai penyelamat. Isa adalah anak Tuhan, macam-macam pendapat tentang Isa ini. Maka mereka merasakan bahawa Isa boleh menyelamatkan mereka. Tapi hakikatnya ialah id qala Allahu ya Isa bin Maryam uzkur ni'mati alaik, ingatlah nikmatku kepadamu,
kepada kepada walidatika, ya, iaitu kepada ibu kamu, id ayyatuka bi ruhil qudus, ya, dengan menguatkan kamu dengan ruhul qudus, iaitu Jibril. Ya, Jibril membawakan wahyu dan juga memberikan maklumat kelahiran dan sampailah kepada penurunan Injil itu sendiri. Apakah kelebihan mukjizat yang ada pada Nabi Isa? Dinyatakan di sini tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, boleh bercakap dengan manusia ketika dalam buaian dan setelah dewasa. Ya, cakap dalam buaian dah satu mukjizat Ustaz, ya. Tapi bercakap setelah dewasa ni satu perkataan juga yang menarik. Pasal kalau saya bercakap, biasalah kita dah dewasa kan. Tapi di sini Allah nyatakan, macam sebelum ini pun kita bincang tentang Nabi Isa dan Maryam, ibunya boleh makan. Kan? Boleh makan. Apa kelebihan letak ayat tersebut? Kerana nak menunjukkan bahawa dua-duanya adalah hamba Allah. Jadi dalam ayat ini bila Allah nyatakan bahawa kamu boleh bercakap ataupun tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, bercakap ketika baby, ketika dalam buaian, satu kelebihan. Tapi wakahla ini maksudnya Nabi Isa ini akan datang balik Ustaz, ya. Datang balik pasal Nabi Isa tidak meninggal, diangkat oleh Allah SWT. Itu kepercayaan, keimanan kita. Dan akan bercakap balik sebagai seorang dewasa untuk bercakap dengan umat, dan apa yang beliau akan sampaikan, beliau akan mengikut pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni kita tak nampak, tetapi kita tahu hanya bila kita merujuk pada kitab yang betul, yang mukjizat, yang masih kekal, iaitu Al-Quran. Wa id 'allamtukal kitab, apa yang berlaku kepada Nabi Isa ini, diajarkan kitab wal hikmah, ya, diajarkan kitab wal hikmah, wat taurat wal injil. Apa kitab itu? Taurat. Dan apakah hikmah itu? Injil. Ya, ini diterangkan dalam bentuk yang lebih spesifik. Kitab Taurat pasal Nabi Isa dah baby Ustaz, ya, kecil-kecil lagi dah pakar kitab Taurat, boleh tegur lagi kepada ulama-ulama waktu itu yang tukar-tukar isi kepada Taurat, dan dalam masa yang sama mendapat Injil. Injil ini adalah hikmah sunnah pasal ia tidak membawa peraturan baru. Dia teruskan peraturan yang ada pada Nabi Musa dalam Taurat. Injil ini lebih kepada banyak zabur, banyak pujian. Injil juga ada panduan-panduan kerohanian dalam kehidupan, ya. Dan kemudian diingatkan kepada kita juga, ya, mukjizat, ya, mukjizat yang berlaku pada Nabi Isa. Yang pertama ataupun yang seterusnya, wa id takhluqu minat-tini ka hay'ati thair, iaitu dapat menjadikan, mencipta daripada tanah seperti bentuk seekor burung. Biizni. Ada perkataan biizni itu. Setiap kali ini, banyak kali biizni. Ini pasal nak ceritanya apa Ustaz? Ini bukan Nabi Musa yang boleh ada kelebihan itu. Ini semua dengan izin daripada Allah SWT, agar orang-orang Kristian yang menyatakan bahawa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, sebenarnya dia manusia biasa sahaja. Ya, manusia biasa, tetapi dengan izin Allah boleh fatanfuhu fiha fatakunu tayran biizni. Ada lagi biizni kat situ, iaitu kamu menuyupkan padanya itu ialah bentuk burung. Satu ialah bentuk burung, itu pun Nabi Isa kena belajar Ustaz, ya. Maksudnya dengan izin Allah, bukannya pandai-pandai je tiba-tiba boleh jadi bentuk burung. Ya, kalau dalam contoh saya lah Ustaz, ya, nak melukis gambar burung pun susah sebenarnya. Kecuali apabila diajar oleh cikgu, ya, tapi hakikatnya cikgu itu dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditiupkan, kemudian watubriul akmaha wal abrasa biizni, iaitu menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta dengan kehendak Allah. Banyak lagi biizni. Wa istukhrijul mauta, mengeluarkan, menghidupkan orang mati biizni. Wa id kafaftu bani Israil anka id ji'tahum bil bayyinat, dan apabila Bani Israel ini diberikan semua perkara-perkara itu, faqala alladhina kafaru, daripada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Isa, dia kata apa? Inna hadza illa sihrum mubin. Banyak-banyak tu yang panjang-panjang mukjizat Allah bagi itu, dia kata sihir, ya. Jadi nak ceritanya apa? Betapa Bani Israel ini dia memang degil, ya, dah dapat bukti daripada Allah SWT mukjizat, tetapi akhirnya dia buat kesimpulan ini sihir je. Kalau zaman sekarang Ustaz, bila orang dah tengok pada Quran ni hebat, ini Nabi Muhammad kot tulis. Ada yang cakap begitu kan. Tapi kita insya-Allah, bagi kita yang membaca Al-Quran, makin bertambah iman kita, pasal bila kita nampak Nabi Muhammad tak hidup zaman Nabi Isa. Bezanya 600 tahun Ustaz. Ya.
Kalau kita lah, kalau tanya pada tuan-tuan, 600 tahun sebelum tahun 2020 ini, apakah sejarah? Tak ingat kita. Kan? Nak tulis balik dengan tepat tidak mungkin, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pandai menulis, yang tak pandai membaca, boleh mengeluarkan semua perkara-perkara yang difahami oleh orang-orang Kristian. Pasal mereka ada Injil, ada Bible itu. Jadi mereka boleh semak, oh betul, okey, oh betul. Cuma dia tak adalah ya, yang ditukar-tukarnya ialah biizni tu Ustaz. Biizni itu yang tidak diletakkan pasal mereka letakkan sifat boleh menghidupkan, menyembuhkan, semua ini terus direct kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita akidah ni penting Ustaz ya. Akidah itu yang kadang-kadang ada orang bila dia kaitkan manusia ada kekuatan kesembuhan, dia mulalah kan dia menggunakan konsep-konsep, dia percaya pada makam tertentu ataupun kalau ada alat-alat tertentu itu, kalau ada kayu daripada bahtera Nabi Nuh, sampai tahap begitu sekali Ustaz. Cabarannya ialah Nabi Nuh tu bila dia hidup kan, dan dekat lokasi mana, dan yang kayu kokar itu kokar yang sama dengan yang ada waktu itu atau tidak. Jadi cara berfikir ini yang tidak benar ini sebenarnya ada susu galur pernah berlaku dalam agama ataupun dalam orang Bani Israel sehingga mewujudkan satu fahaman Nasrani yang kita tidak mahu berlaku dalam masyarakat kita. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan ghab ataupun ghayaba, iaitu benda yang tersembunyi, yang wujud tetapi tidak nampak, berulang 60 kali di dalam Al-Quran. Jadi inilah yang disampaikan pada ayat 109. Jadi mungkin nak baca sekali lagi Ustaz ya. Ayat 109 itu mengingatkan kepada kita juga, Nabi pun cakap tak tahu ya. Jadi kita pun sama-sama mengucapkan, mengatakan saya tak tahu. Kita cuba ajak. Kita rasa macam dah tahu orang ni okey, orang ni tak okey. Tetapi hakikatnya yang paling tahu adalah innaka antal allamul ghuyub, Tuhan yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi sekali lagi Ustaz, bacaan tu. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sadaqallah. Kita terus menyampaikan, mengikut seperti Rasul, terus menyampaikan. Ada yang terima, ada yang tidak. Kita tahu bahawa kita tidak tahu apa kesudahannya. Kita yakin Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita surah Al-Maidah 126. Begitulah macam mana pencerahan daripada Ustaz Fazrul. Banyak betul perkataan biizni, terutamanya huruf dzal di situ banyak, bukan sekadar memberi maksud biizni, dengan izin Allah. Itulah kita orang Islam, kena banyak ucapkan insya-Allah, biiznillah, insya-Allah, jika Allah Taala izinkan sampailah saya. Kena perbanyakkan ucapan supaya kita nampak kehebatan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kehebatan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran yang diturunkan bagaimana Ustaz Fazul sebut tadi, Nabi Muhammad, hebatnya Al-Quran. Kita bukan sekadar menampak mukjizat kehebatan Nabi Allah Musa dan Nabi alaihi wassalam, tapi kita nampak di sebalik itu sebenarnya kehebatan
Allah Subhanahu wa taala kita agungkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita nak masuk sedikit tentang tajwid pada hari ini. Hari ini ilmu tajwid kita nak belajar tentang satu sifat yang ke-13, iaitu sifat lin. Sifat tunggal iaitu sifat lin. Dari segi bahasa maksudnya lembut. Istilahnya ialah menyebut dengan lembut dan mudah. Hari ini sifat yang lebih mudah, santai. Hurufnya ada dua saja, huruf ya dan waw. Dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat dia ialah slide yang seterusnya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya dengan dua huruf lin, waw dan ya, dengan syarat waw mati sebelumnya berbaris di atas. Contoh, wa idh tukhrijul mauta bi idzni. Ayat yang kita baca pada ayat ke-110 tu, potongan tu. Wa idh tukhrijul mauta bi idzni. Mauta disebut dengan lembut, dengan mudah. Mauta tak boleh sebut dengan mauta, mauta. Wa idh tukhrijul mauta. Dia lembut dan mudah. Kemudian huruf yang kedua, huruf ya, yang sukun, yakni mati, dengan syarat sebelumnya berbaris di atas juga, sebagaimana contoh ayat 110 kita baca tadi, kahai'atit tayr, kahai'atit tayr, kahai'ah tu ya mati, sebelumnya adalah huruf ha yang berbaris di atas. Kahai'atit tayr. Wa idh takhluqu minat tini kahai'atit tayri bi idzni. Hai, tak boleh baca hai, kahai'ah. Ia mudah dan ia bersifat dengan sifat lin. Ya dan waw. Huruf lin ada apa? Apakah huruf yang bersifat dengan lin? Hurufnya ada dua, iaitu waw dan ya, dengan syarat sebelumnya berbaris di atas. Sallu ala Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi kongsi tentang tajwid tadi, tentang lin Ustaz ya, tentang kelembutan ya, dan lin ini satu sifat yang kita bincang juga semalam, penting dalam hidup kita ini bersifat layyin, lin ini, dan itu hanya dengan rahmat Allah. Jadi bila membaca ada huruf lin ya, kita baca Quran dengan rahmat Allah, kalau kita baca banyak Al-Quran ini dapat banyak rahmat, insya-Allah kita akan jadi jiwa yang lembut. Ustaz ya. Dan jiwa inilah yang sebenarnya kita perlukan, pasal sekarang ni ramai orang marah-marah dekat Facebook, marah dekat dalam rumah, marah ialah mungkin kerana COVID-19, dengan duduk kat rumah sebagainya, kadang-kadang orang stres kan. Tapi insya-Allah dengan bacaan Quran ini, cabaran macam mana pun kita akan cepat dirahmati Allah, dan kesannya kita tidak bersifat kasar dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita teruskan dengan bacaan daripada ayat 111, sambungan kisah Nabi Isa, kali ini bersama dengan pengikutnya. Pasal sebelum ini ada di kalangan orang-orang Bani Israel yang menafikan ya, menyatakan Nabi Isa dengan segala mukjizat itu ini sihir semata-mata, masih lagi degil. Tapi ada satu kumpulan yang okey Ustaz ya. Jadi kita baca daripada ayat 111 hingga 113 insya-Allah. Baik, sama-sama kita membacanya ayat dua ayat terakhir, 1 2 3 ayat terakhir, 111 hingga 113, berkenaan dengan cerita Nabi Isa, Nabi yang wajib kita imani, yang kita sayang seluruh jiwa raganya kepada Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال
اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 111 hingga 113 menyambung kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita perasan Ustaz ya, di hujung surah An-Nisa ada cerita tentang Nabi Isa. Hujung surah Al-Maidah juga ada kisah Nabi Isa. Jadi maksudnya surah Isa dan surah Al-Maidah ini dia adalah pasangan. Ya, kalau ada ulama daripada Pakistan Islahi, dia menyatakan ada surah-surah dalam Al-Quran ini ada pasangan Baqarah dengan Ali Imran, kemudian Nisa dengan Maidah, dan seterusnya nanti kita akan berjumpa pasangan-pasangan di mana isinya tidak sama ya, tetapi ada talian perkaitan tanasub di antara satu surah dengan surah yang lain. Baik, pada ayat yang ke-111 ini Allah menyatakan wa id auhaitu ilal hawariyun. Allah memberikan ilham ya. Di sini bukan wahyu ya, Allah memberikan ilham kepada siapa? Kepada hawariyun, iaitu pengikut setia daripada Nabi Isa alaihissalam ya, an aminu, untuk beriman bi wa bi rasuli ya, wa bi rasuli. Jadi apakah yang perlu kita beri perhatian kat sini dalam ayat ini, iaitu satu, tentang keimanan ini ia perlukan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku pada hawariyun, juga kepada kita. Allah yang memberi ilham. Dia bukan tiba-tiba terpilih, dan tetapi Allah beri peluang pada semua orang, bergantung macam mana kita respon Ustaz ya. Maksudnya bila Allah ajak kita ke arah kebaikan, Allah akan hantar rasul, hantar mesej pelbagai. Zaman sekarang ni ada banyak ceramah sebagainya, yang Islam bukan Islam, adalah untuk kita respon. Maka di sini dinyatakan an aminu bi wa bi rasuli. Penting perkara itu pasal beriman pada Allah. Okey, jelas. Tetapi yang keduanya, wabi rasuli, kepada rasulku, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini fungsi Nabi Isa ini bukanlah kepada anak Tuhan, tetapi rasul. Ini yang dijelaskan daripada ayat yang ke-111, qalu, maka apa balasan? Menarik ni, balasan daripada hawariyun, pasal di dalam agama Kristian mereka gunakan istilah dalam bahasa Inggeris disciple Ustaz ya, pengikut setia ini. Jadi mereka menyatakan bahawa pengikut setia mereka inilah yang mengasaskan Kristian. Tapi kalau kita tengok sejarah, Kristian ini bukan diasaskan oleh Nabi Isa. Dia wujud 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat itu. Dia dijadikan satu institusi agama oleh kerajaan Rom pada waktu itu, maksudnya selepas 300 tahun. Ya, selepas 300 tahun. Jadi Kristian ini baru, dan ajarannya pun adalah daripada Bible, Injil, yang telah ditukar oleh ulama lah ya, 300 tahun selepas itu dalam kerajaan Rom. Jadi itu sejarahnya untuk kita faham bahawa Kristian ataupun Nasrani ini bukanlah yang dicipta oleh Nabi Isa. Dan hawariyun ini membalas, amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun. Ini menarik perkataannya, kami bersaksi sesungguhnya kami ini orang Islam. Kami ini berserah. Kan? Nak ceritanya apa? Ceritanya agama Islam sekarang ini bukanlah terpisah daripada hawariyun. Mereka juga beriman kepada Tuhan yang satu dan beriman pada Tuhan yang sama kepada orang-orang Bani Israel ketika bersama dengan Nabi Musa. Sama. Ya, kita ada susu galur daripada Nabi Ibrahim. Jadi orang dulu Islam, zaman Nabi Isa Islam, pada zaman Nabi Musa Islam, pada zaman ini namanya adalah Islam. Dan selepas itu iz qala al-hawariyun. Jadi pengikut hawariyun ini, mereka ini ramainya di kalangan orang-orang yang tak berapa kaya Ustaz ya. Pasal mereka ni adalah orang-orang yang tak berapa, yang miskinlah ya, kebanyakan mereka. Iz qala al-hawariyun, dia kata ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam. Menarik kat sini perkataan ibnu Maryam, bukan ibnullah.
Mesej itu dia punya lataif Al-Quran ini untuk memberi mesej kepada kita. Kita tahu Isa anak Maryam, fine. Tapi bagi orang Kristian bila dengar ya Isa, wah kita memuliakan Isa. Tapi ibnu Maryam, bukannya ibnu Allah, anak kepada Maryam. Hal yastati'u rabbuk, ya. Pengikut ini bertanya kepada Nabi Isa, mampu tak Tuhanmu, ya, an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', ya, untuk menurunkan hidangan daripada langit. Jadi mungkin kita persoalkan, ini pengikut setia tapi mengapa tanya soalan begini? Ya, mengapa tanya soalan begini? Kalau kita lihat kepada perbincangan ulama bahawa pengikut Nabi Isa ni di kalangan orang yang beriman ni kuat, tetapi ilmunya tak berapa tinggi. Ilmu tak berapa tinggi pasal apa? Mereka ni adalah orang-orang biasa. Dia bukan orang-orang elit di dalam kerajaan ataupun dalam peristiwa dalam zaman Nabi Isa. Jadi mereka ni kurang ilmu, jadi mereka tanya. Dan tanya ini adakah tanya untuk mempersoalkan Nabi Isa ataupun mempersoalkan Allah ataupun memang jujur? Kalau kita tengok pada ayat 113 kita akan dapat jawapan itu. Tapi pada waktu itu Nabi Isa masih lagi memberi respon kepada mereka. Kata Nabi Isa apa? Ittaqullah. Bila ada perkataan ittaqullah ini maksudnya Nabi Isa dah mula kira marah sikitlah ni, kan. Ittaqillah kalau kita dekat Mesir ustaz ni, kat luar negara, dekat negara Arab, betul. Bila katakan ada nak menipu ke, pergi ke kedai minta potong harga, ada khasam itu yang potong tu, akhirnya orang kedai tu akan cakap ya akhi, kan, ittaqillah ataupun sallu ala nabi, kira waktu tu dah kira marah tu, kan, ya. Tapi di sini maksudnya Nabi Isa berkata ittaqullah in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, kamu kena takut pada Allah. Mengapa kamu minta begini? Pasal apa? Nabi Isa faham Taurat. Dan Nabi Isa tahu kisah pada Bani Israel pada zaman Nabi Musa bahawa mereka minta macam-macam, Ustaz. Nak tengok Tuhan, nak apa lagi, nak itu, nak ini, macam-macam. Dan kerana mereka minta macam-macam, mereka diazab bila mereka tidak beriman. Jadi Nabi Isa mengingatkan pada mereka, ittaqullah, takut pada Allah. Orang yang bertakwa tak minta macam-macam. Dia tak minta macam-macam. Pasal apa? Orang bertakwa tak minta benda pelik-pelik. Pasal apa yang ada pada alam ini, kita tengok awan, tengok oksigen, kita bernafas, kita belajar sains. Semua itu melambangkan ajaib ataupun ayatullah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat 112 inilah ustaznya yang ada perkataan Maidah. Dan inilah yang menjadi nama kepada surah ini. Dah lama dah kita baca ni. Kita bertemu di hujung ini dan ia mengingatkan kepada kita apa? Kita baca dahulu, kemudian kita nak tengok apa kaitan dengan kita sekarang. Mungkin tuan-tuan yang dekat Facebook boleh tulis apa pelajaran tazkirah bila kita dah tahu sedikit kandungan 112. Kita baca sekali lagi. Ma'idatan minas sama', maksud dia, maksud dia hidangan daripada langit. Hidangan daripada langit. Allah. Ya. Okey, baik. A'udzu bisyaitanir إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim itulah daripada ayat 112 Ustaz ya. 112 ini mengingatkan kepada kita bahawa walaupun pengikut Nabi Isa ini memang pengikut setia, tetapi kerana ilmu mereka itu mungkin terhad, maka mereka memohon untuk mendapat satu tambahan. Tadi dah banyak dah mukjizat yang ada pada Nabi Isa, tapi minta lagi satu perkara yang pelik, iaitu maidatam minas sama. Ya, jadi pada waktu ini Nabi Isa mempersoalkan kepada mereka atau mengingatkan kepada mereka, ittaqullah, ya, takut pada Allah. Pasal apa? Pasal makin lagi kita banyak dapat nikmat, Allah memberi amanah lebih besar. Itu poin yang kita boleh ambil daripada ayat 112 ini. Maksudnya kalau tuan-tuan ada kereta, ada rumah, ada anak yang tidak ada masalah, sebenarnya tujuannya ialah Allah beri pada kita untuk kita gunakan berjuang di jalan Allah, seperti mana Nabi Isa dan juga Hawariyun. Dapat lebih, kena berjuang lebih. Ya, kalau mungkin ada di kalangan tuan-tuan, ya, saudara-saudara kita mungkin anaknya tu mungkin sakit, dia perlu lebih masa di rumah. Jadi mungkin dia tidak dapat berjuang pergi tolong orang lain di luar rumah. Tetapi kalau dalam rumah kita memang semuanya okey, dah settle, sudah tenteram, kita tidak boleh sekadar duduk di dalam rumah happy go lucky, bergembira. Kerana apa? Kerana Allah akan bertanya. Allah akan menghukum kepada orang yang tidak menggunakan nikmat lebih fadal daripada Allah untuk membantu orang lain. Maka jawapan daripada pengikut Nabi Isa ini apa? Qalu nuridu an na'kula minha. Kami memang nak makan daripadanya, Ustaz, ya. Betul-betul pasal mereka ni bukan orang kaya-kaya pun. Satu. Kedua, wa tatma'inna qulubuna. Ya, memang nak tenteramkan hati kami. Jadi ini sebenarnya ada asas juga sebenarnya dalam sejarah, iaitu Nabi Ibrahim bila tanya tentang burung kan. Macam mana kaifatuhyil mauta. Jadi it's okay untuk bertanya, tetapi syaratnya ialah apa? Untuk mengetahui kebenaran. Perkara ketiga kata Hawariyun itu wa na'lama an qad sadaqtana, iaitu kami mengetahui sesungguhnya kamu bercakap benar dan mengetahui kebenaran, wa nakun alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan. Betul-betul kami akan ikut. Ya, itu yang dibuat oleh Hawariyun. Jadi berbeza sikit dengan kisah Nabi Isa Bani Israel. Mereka minta benda pelik pasal mereka bertanya banyak pasal nak mengelak kan, warna apa, umur berapa, nak sembelih lembu tu pasal mereka tak nak buat. Yang ini mereka tanya minta ni kerana nak menjadi orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu taala, menambah ilmu mereka seperti Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah pelajaran yang kita boleh ambil, ya, secara ringkas kita boleh lihat di dalam resolusi kita secara keseluruhan. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu apa yang kita lihat sebentar tadi ataupun di atas gambar di atas skrin itu ialah tentang peristiwa, ya, situasinya berkaitan dengan rasul yang menyampaikan risalah, ya. Dan bila bercakap tentang rasul yang menyampaikan risalah ini, kita nampak bahawa nabi tidak tahu, ya, bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, kita nampak di sebelah kanan atas itu bercakap tentang ada orang yang boleh nampak, ya, ataupun yang boleh bangkit daripada kematian. Itu adalah antara mukjizat yang berlaku yang bersama Nabi Isa, Ustaz, ya. Dan kemudian di bawah kiri itu Hawariyun, mereka diilhamkan untuk beriman kepada Nabi Isa berbanding dengan Bani Israel lain yang tidak pun memberi perhatian, malah menggelarkan Nabi Isa ini membawa sihir. Dan di sebelah kanan bawah itu bercakap tentang sky food, ya, maidatan minas sama, iaitu hidangan daripada langit, bukannya untuk sekadar nak lawan Nabi Isa, tetapi untuk wata'inna qulubuna, ya, untuk menenangkan hati. Kerana hati kita ni iman dah ada, Nabi Ibrahim ada iman, tetapi dengan ilmu itu dia akan menambah lagi ketenangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita belajar Al-Quran ini, kita beriman pada Allah, tapi kita belajar ilmu-ilmu ini akan membawa kita kepada iman yang lebih mantap. Inilah resolusi yang kita ingin sama-sama ambil daripada halaman 126. Sama-sama kita saksikan. Yang pertama, baiki iman kepada Allah dengan menghargai kepada mukjizat yang ada pada zaman ini, Al-Quran yang tuan-tuan baca.
Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah sebagai tanda keimanan. Itulah yang berlaku kepada Hawariyun, itulah juga yang berlaku pada kita. Apa saja Allah beritahu di dalam Al-Quran, kita serah diri, amalkan, itu namanya muslimun. Dan yang ketiganya, apabila nikmat diberi, selalu hargai dan makin kuat berjuang. Jangan lagi kita makin bersuka-sukaan dengan nikmat yang ada. Kita kena sebarkan, kita kongsikan agar iman dan juga kebenaran akan diamalkan. Sama-sama kita doa bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan di langit dan di bumi, ya Allah. Segala kehebatan milik-Mu, ya Allah. Innaka antal azizul hakim. Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya Allah. Allahumma antal qawiyyu wa nahnu ad-du'afa. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat dan kamilah yang lemah. Antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Engkaulah yang maha kaya, Engkaulah yang maha kaya dan kamilah yang maha faqir, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pemilik langit dan bumi ini, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang sentiasa mengamalkan sunnahnya dengan betul, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesalahan kami. Bila kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk terus kami hidup dengan aman dan damai, dengan melakukan perkara-perkara yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Mizi dengan doa yang dibacakan sebentar tadi, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran, kita berdoa mohon Allah pimpin kita dengan segala mukjizat pada Nabi Isa. Bani Israel tetap degil, tetapi kita harapnya dengan mukjizat yang masih kekal sampai sekarang, Al-Quran, menyebabkan hati kita makin lembut, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha untuk kita sama-sama menyebarkan intipati mukjizat dalam Al-Quran. Kita laksanakan pendidikan, program-program di pelbagai lokasi, sama ada di peringkat digital ataupun di peringkat ground, ya. Ketika ada peluang nanti bersama dengan tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor yang tertera sebentar tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan semua di kalangan kita, sama-sama kita berdoa menjadi orang Islam yang menyerah kepada kebenaran dan mengajak semua manusia kepada kebenaran yang sama. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.